Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita, budaya dan warisan kaum Bugis harus dikekal demi meneruskan legasi dan salasilah keturunan Bugis di Sarawak. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, masyarakat Bugis perlu mempertahankan semangat perpaduan sesama sendiri agar tidak berpecah belah. Satu lagi yang ingin saya tekankan di sini apabila kita bercakap tentang warisan dan budaya, memang seperti yang dikatakan oleh Yanda kita tadi, bahawa warisan budaya Bugis ni harus kita pupuk bersama, harus kita kekal, harus kita pelihara. Jadi program yang diadakan oleh kita pada petang ini merupakan sangat sesuai untuk kita sama-sama mengenali. Bagi saya sendiri pun, saya rasa mungkin bagi rakan-rakan lain yang hadir pada hari ini mungkin baru tahu sebahagian daripada budaya-budaya yang mungkin kita tidak pernah kenal di kalangan kita. Menurutnya, ini penting kerana ia melambangkan identiti kaum tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Penangguhan Budaya dan Warisan Peringkat Komuniti di Perkarangan Masjid Al-Bugisiah, Kampung Pelandu Ulu, Sadong Jaya pada Khamis. Sementara itu, tegasnya, walaupun kaum Bugis merupakan kelompok yang kecil, tetapi masyarakat ini mampu memupuk perpaduan dengan semua kaum. Kalau apapun, kita masyarakat Bugis, walaupun bilangan kita adalah kecil, kita adalah sebahagian daripada penduduk yang telah membentuk perpaduan yang jati di kawasan ini. Dalam majlis sama, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki juga berkesempatan menunaikan solat fardu Zuhur di masjid berkenaan sebelum merasmikan penangguhan majlis tersebut. Dalam pada itu, beliau juga menyentuh bahawa permohonan untuk mewujudkan galeri warisan Bugis telah diluluskan di sebelah Masjid Daerah Sadong Jaya untuk menempatkan warisan Bugis seperti pakaian dan peralatan sebagai tontonan kepada orang luar. Beliau juga telah berbincang dengan seorang pensyarah di Unimas untuk membuat buku sejarah kedatangan awal orang Bugis di Sarawak dan sekiranya berjaya akan dilancar sekali dengan galeri warisan bila siap nanti. Hadir sama ke majlis adalah Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Aidil Lariwo, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sharina Husaini dan Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapii. Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS kini diterajui oleh Setiausaha Tetap dan Pengarah yang baharu berkuat kuasa 3 Januari lepas. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu Noriah Ahmad telah dilantik sebagai Setiausaha Tetap KPWK, manakala Adana Jet pula dilantik sebagai Pengarah JKMS. Bukan orang yang baru bagi kami di kementerian dan beliau juga tidak asing dengan kementerian, tidak asing dengan Jabatan Kebajikan, tidak asing dengan Jabatan Wanita dan Keluarga, dengan MPS, dengan bahagian pendidikan awal kanak-kanak. So, Alhamdulillah ini akan insyaAllah memudahkan, saya percaya memudahkan tugas beliau sebab beliau biasa dengan jabatan-jabatan dan juga jabatan di bawah kementerian kami dan juga rakan strategik di bawah kementerian KWPK. And so welcome, and we look forward to working together as a very productive team and an awesome team. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis serah tugas kepada Setiausaha Tetap KPWK dan Pengarah JWKS baru itu di Baitul Makmur 2 pada Khamis. Datuk Seri Fatimah menambah Noriah Ahmad merupakan mantan Pengarah JWKS sebelum ini menggantikan Dr. Rashidah Bul Hassan yang telah bersara pada tahun 2022. Adana Jet pula sebelum ini menyandang jawatan Pengarah Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak mulai 2018 hingga 2022. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Muhammad Raziz Hitam. Laporan berikutnya, pihak pemaju perumahan bersetuju untuk mewujudkan laluan alternatif lain dengan segera bagi mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas di bulatan Tabuan Tranquility. Ahli Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang menerusi laman Facebooknya pada Rabu memberitahu laluan BDC akan dibuka kepada umum pada Jumaat dan kerja-kerja pembukaan jalan akan dilakukan dalam tempoh terdekat.
Katanya beliau telah berhubung dengan Jabatan Kerja Raya JKR serta Timbalan Menteri Pembangunan Infrastruktur Sarawak Insinyur Aidil Lariwo untuk berbincang bersama pihak pemaju mengenai perkara tersebut. Jelasnya lanjut menerusi jalan pintas berkenaan, pengguna jalan raya akan keluar daripada Kuching Semerahan Expressway menuju ke Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chunghua. Pada masa sama, beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS yang memberi bantuan khidmat warden trafik di bulatan berkenaan selain daripada turut akan membantu untuk pembukaan laluan alternatif berkenaan. Dalam kesempatan itu, beliau memberitahu terdapat 4 lagi projek dalam rancangan jangka masa panjang bakal dibina bagi mengatasi kesesakan lalu lintas di laluan tersebut yang meliputi pembinaan 2 buah laluan baru iaitu dari Bukit Berangan menuju ke selatan Lapangan Terbang Kuching LTK dan dari Kampung Baru Semerahan menuju ke Jambatan Sejingkat. Manakala 2 projek lagi adalah kerja-kerja pembesaran jalan daripada single carriageway kepada dual carriageway 4 lorong iaitu meliputi jalan daripada Bulatan Intan menuju ke Batu Lapan dan laluan daripada Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Semerahan menuju ke Jambatan Sejingkat yang merentasi Sungai Sarawak. Berikut pula, sebanyak 451 beg sekolah telah diagih kepada 4 buah tadika di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Repok sempena program pembangunan Sahsiah Pelajar 2023 Anjuran Pusat Khidmat Dun. 4 tadika yang menerima sumbangan adalah Tadika Zehua, Tadika St. Clement, Tadika St. Francis dan Tadika Methodist Nyelong Park. Penyerahan disempurnakan oleh Kapitan Ling Dian Yong yang mewakili Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok Datuk Seri Huang Tiong Si di keempat-empat tadika berkenaan pada Khamis. Menurut Datuk Seri Huang, beliau sangat mengambil berat dalam soal pendidikan khususnya di kawasan Dun Repok kerana mahu murid-murid belajar dalam suasana yang baik dan kondusif. Beliau yang juga Ahli Parlimen Serikit turut mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di atas peruntukan Kerajaan Negeri Sarawak untuk projek-projek di Serikit. Sedikit berita sukan. Skuad Kuching City FC KCFC bakal diperkuatkan 3 pemain import baharu untuk menghadapi kempen Liga Super 2023 yang dijadual bermula pada Februari depan. Mereka ialah 2 pemain pertahanan iaitu Mihailo Jovanovic dari Serbia dan Silio Ferreira dos Santos dari Timor Leste, manakala Sorijidin Kuziev yang bermain di posisi tengah. Ketiga-tiga pemain itu menandatangani kontrak pada Khamis dan turut disaksikan pengerusi KCFC Fazruddin Abdul Rahman di pejabat kelab berkenaan. Menurut Fazruddin, beliau yakin ketiga-tiga pemain itu akan memperkuatkan lagi cabaran KCFC untuk mengharungi musim baharu nanti. Jadi saya ingin memperkenalkan di sebelah kiri saya Sirojuddin Kuziev berasal dari Uzbekistan. Di sebelah kanan saya Silio Ferreira dos Santos berasal daripada Timor Leste dan juga di hujung Mihailo Jovanovic yang berasal daripada Serbia. Jadi ini adalah 3 pemain import yang pertama kita tanda tangani untuk musim ini. Kuziev bermain di bahagian midfield, Silio bermain di bahagian central defender dan juga Mihailo juga bermain di bahagian central defender. Jadi kita yakin dengan penambahan pemain-pemain baru ini akan dapat mengukuhkan lagi pasukan Kuching City FC dalam menghadapi saingan Liga Super tahun 2023. Bercakap dalam sidang media selepas sesi menandatangani kontrak, Fazruddin mendedahkan 2 lagi pemain import akan menyertai skuad itu dalam beberapa hari lagi. Katanya salah seorang pemain tersebut merupakan pemain pasukan kebangsaan sebuah negara dari Asia Tenggara. Dalam perkembangan sama, menurut Fazruddin lagi, KCFC enggan meletakkan sasaran awal namun bersedia memberikan cabaran kepada semua pasukan yang bertanding. Okey, sudah tentu kita mahu memberi saingan kepada semua pasukan. Apabila saya sebut memberi saingan, kita tidak mahu pemain ataupun kita tidak mahu pasukan lawan memandang Kuching sebagai lubuk untuk mendapat mata. Jadi itu sudah tentu objektif utama kami. Untuk sasaran, kita belum lagi menetapkan apa-apa sasaran. Mungkin selepas beberapa siri latihan dan pre-season match nanti kita akan letakkan sasaran.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.